Assalamualaikum, bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 15 Mei 2021. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 53 kes positif baharu semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 59,202 kes. 2 kematian turut direkodkan, iaitu 1 kes masing-masing di Keningau dan Kota Kinabalu. Tiada kluster baharu direkodkan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, daripada 53 kes positif baharu, sebanyak 25 berpunca daripada saringan kontak rapat, 5 saringan bergejala, 17 kluster sedia ada dan 6 kes dari lain-lain kategori. Seramai 527 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 234 di hospital dan 293 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC awam. Bilangan pesakit dalam ICU seramai 37 dan 20 orang lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Peratus penggunaan katil adalah 13.18% daripada jumlah keseluruhan 3,999 katil. Kerajaan negeri memaklumkan tiada perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD dikenakan bagi kluster Kebagu kerana jangkitan COVID-19 tidak melibatkan penduduk kampung Kebagu. Ia hanya berlaku dalam kalangan guru-guru SK Kebagu yang tinggal di luar kawasan kampung berkenaan. Sementara itu, sebanyak 7 kompaun dikeluarkan semalam kerana melanggar prosedur operasi standard SOP COVID-19. Daripada jumlah itu, 3 individu gagal mematuhi arahan pegawai diberi kuasa dalam mengawal jangkitan dan 4 orang lagi merentas negeri atau daerah tanpa kebenaran. Sebanyak 218 buah kenderaan diarah berpatah balik daripada 17,910 buah yang diperiksa di 53 Sekatan Jalan Raya SJR seluruh negeri. Kadar pematuhan penduduk terhadap SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ialah 97.6%. Tindakan susulan akan diambil bagi mengatasi masalah banjir kilat yang berlaku di Tambunan Rabu lalu. Timbalan Ketua Menteri yang juga Adun Tambunan, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata, tindakan itu akan dilaksana bersama dengan agensi kerajaan berkaitan demi keselamatan penduduk setempat. Menurut Datuk Dr. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan, ketika ini kerja-kerja pembersihan bagi mengalihkan batang pokok yang dihanyutkan air giat dilaksanakan. Nampaknya ada sumbat sini sana yang perlu kita selesaikan supaya air sungai ini akan mengalir dengan lancar. Jadi bersama-sama dengan saya ni, pengarah GPS baru di sini yang dan Tuan Dio, VPM, kita akan kerjasama macam mana untuk menyelesaikan masalah ini. Beliau berkata demikian ketika melawat sekolah kebangsaan SK Pekan Tambunan. Rabu lalu, hujan lebat menyebabkan paras air sungai Tondulu Tambunan naik mendadak dan berlaku banjir kilat sehingga menghanyutkan batang pokok kayu ke SK Pekan Tambunan. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dan kerosakan kemudahan awam dilaporkan. Dewan Perniagaan Muslim Sabah DPMS menyambut baik keputusan kerajaan negeri mengekalkan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB walaupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di seluruh negara. Timbalan Presidennya Darul Nazli Dahalan berkata, keputusan itu memberi manfaat kepada golongan peniaga di negeri ini memulihkan ekonomi masing-masing. Beliau bagaimanapun berkata peniaga perlu patuh SOP yang ditetapkan selain memastikan pelanggan sentiasa mengamalkan SOP bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19. Mereka harus mengawal pelanggan dalam keadaan sepanjang masa agar ia tidak akan memberikan kesan kepada mereka sendiri. Peringkat peniaga inilah yang boleh kita jadikan sebagai titik tolak untuk menyerapkan nilai-nilai ataupun menjalankan SOP dengan lebih teratur. Darul Nazli menyatakan demikian ketika ditemui pemberita RTM di Inanam, Kota Kinabalu. Sementara itu, ahli jawatan kuasa DPMS turut menyokong usaha kerajaan tersebut. Harus, sebab kami juga kalau take away saja kami tidak dapat pendapatan. Kalau restoran tu bermakna kita masih boleh bayar tu gaji orang, sewa garan air tu. So begini keadaan tu kami menyokong penuh. Kita menyambut baik keputusan kerajaan negeri untuk membenarkan orang ramai makan di restoran sebab ianya boleh membantu terutamanya untuk
peniaga-peniaga restoran. Pendapatan peniaga-peniaga restoran ini dia tidak terjejas. Sepanjang bulan Ramadan, DPMS mengagihkan lebih 2,000 bakul makanan kepada golongan memerlukan. DPMS yang ditubuhkan Mac tahun lalu mempunyai 1,000 ahli di seluruh Sabah. Sementara itu, orang awam menyambut baik penetapan prosedur operasi standard SOP sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Beberapa individu yang ditemui RTM di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu berpuas hati dengan SOP tersebut demi mengekang penularan pandemik COVID-19. Kerajaan pada hari ini mengambil kira tentang inisiatif supaya rakyat di negeri Sabah ini dapat dihindari daripada penyakit COVID ini. Saya dan isteri mengucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin kepada semua seluruh keluarga yang berada di Semenanjung, di Somporna. SOP dorong sini terjagalah. Nah, dibagi kami plastik untuk pegang nih semua baju-baju. Pakai mask. Mask nih tidak boleh turun nih. Memang karena jaga betul. Peniaga memang mengamalkan SOP yang ditetapkan lah. Selamat Hari Raya Aidilfitri saya Nobati buat keluarga yang berada di Bengawan sana. Maaf kami tidak dapat pulang kerana tidak boleh rentas daerah. Jauh di mata, dekat di hati. Begitulah ungkapan masyarakat Islam yang meraihkan Aidilfitri di perantauan tatkala tidak dapat bersama ahli keluarga. Pandemik COVID-19 tidak menghalang rakyat Sabah di negara Korea menyampaikan ucapan serta berkongsi perbezaan sambutan Hari Raya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada rakyat Malaysia. Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay, perbezaan antara Malaysia dan Korea, kita menyambut raya di sini ialah kalau kita di Malaysia kita menyambut raya bersama keluarga, family, tapi bezanya di sini kita ada kawan-kawan saja. Kita kena jaga jarak lah di sini dan sentiasa kena pakai mask, iaitu kena jaga SOP selalu. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga saya yang berada di Malaysia sana. Selamat Hari Raya. Anakmu sangat rindu kepada kampung. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya kepada ibu saya, isteri, anak-anak semua. Perbezaan di berhari raya di Korea ini memang agak kentara, sebabnya memang sangat ekstrim di sini. Kita berhari raya dengan keadaan orang Korea tak tahu apa kita punya budaya. Nasib 8 keluarga terjejas kebakaran di Kampung Kinabutan Bukit Batu 6, Jalan Apas Tawau pada 1 Syawal mendapat perhatian menerusi sumbangan wang tunai dan bantuan bakul makanan. Sumbangan disampaikan Adun Balung, Hamid Awang dan Ketua UMNO Bahagian Tawau Ghazali Ansing di Balai Raya Kampung Kinabutan Bukit Batu 6. Ketika ditemui, Hamil berkata inisiatif penyaluran sumbangan ini bagi meringankan beban ditanggung keluarga terbabit, terutamanya pada bulan Syawal. Saya bersama-sama Ketua UMNO Bahagian Tawau, Tuan Haji Ghazali Hanseng dan juga Puan daripada Jabatan Kebajikan menyampaikan sedikit sumbangan, bantuan kepada mangsa merupakan bakul makanan dan juga sedikit wang tunai untuk keperluan mereka seharian. Sementara itu, para penerima bantuan menzahirkan rasa syukur kepada semua pihak yang tampil menyampaikan bantuan termasuk badan bukan kerajaan. Masa itu saya tidur di rumah mertua. Kami semua tidur di rumah mertua. Kejadian itu mungkin saya sedar jam 3 lah begitu. Orang beritahu kan, jiran beritahu. Saya nampak pun macam tidak ada sudah apa-apa kan. Saya reda lah. Dari segi bantuan tu terima kasih banyak-banyak kepada pihak yang berkenaan. Kurang lebih begitu jam 3 subuh. Dia kena kebakaran. Jadi sekarang ada data WB dari Balon, ada dia punya sumbangan untuk belanja. Pada 3:10 pagi 1 Syawal, 3 buah rumah menempatkan 8 keluarga terbabit musnah dalam kebakaran berkenaan. Sebanyak RM5,000 disumbangkan kepada 4 adik-beradik yang kehilangan ibu bapa akibat kemalangan maut di Jalan Kimanis, Keningau pada Mac lalu. Sumbangan disampaikan Setiausaha Penerangan Persatuan Alumni Radio Sabah Rasa Aziza Itam sempena program Jihad RTM di kediaman anak-anak berkenaan di PPR Taman Seri Keramat Putatan.
Ketika ditemui RTM, Aziza berkata sumbangan berkenaan hasil kutipan ahli rasa Pertubuhan Amal Ladies, alumni UiTM dan beberapa agensi lain bagi menceriakan anak-anak berkenaan terutamanya dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan saya terus kontak Presiden Rasa, Datuk Gan dan juga kawan-kawan. Kita open untuk buat collection sebab Hari Raya dah hampir sangat untuk membantu anak-anak ini. Jadi alhamdulillah sambutannya sungguh menggalakkan. Sementara itu, nenek yang juga penjaga anak-anak terbabit Naisa Mis menzahirkan penghargaan atas sumbangan berkenaan. Perbadanan Harta Intelek Malaysia MIPO menyarankan pemain industri sama ada berskala besar maupun kecil untuk mendaftarkan harta intelek masing-masing bagi mengelak mereka menjadi mangsa eksploitasi pihak tidak bertanggungjawab sehingga menanggung kerugian. Pendaftaran harta intelek juga adalah penting kerana ia merupakan milik atau hak eksklusif bagi membolehkan pihak terbabit mendapatkan bayaran royalti jika digunakan pihak lain. Pengerusi MIPO Datuk Muhammad Haji Alamin berkata, ketika ini masih ramai pemain industri yang masih kurang sedar mengenai kepentingan perlindungan hak intelek seperti cap dagang, paten, reka bentuk perindustrian, petunjuk geografik dan hak cipta mereka agar tidak mudah ditiru atau diciplak pihak lain. Katanya MIPO sentiasa bersedia membantu dan memberi tunjuk ajar kepada golongan pemain industri ini untuk mendaftarkan harta intelek mereka. Banyak produk yang dihasilkan, dipasarkan, tetapi tidak ada perlindungan dari segi undang-undang. Kenapa? Ditiru, diciplak sedemikian rupa sewenang-wenangnya. Akhirnya apa? Mereka mengalami kerugian. Bukan sedikit, jutaan ringgit, ratusan juta. Mereka mengalami kerugian. Sebab apa? Tidak ada perlindungan produk yang dipasarkan itu. Datuk Muhammad bercakap kepada RTM di Membakut bagi mengulas mengenai pemain industri yang masih kurang mendaftarkan harta intelek mereka kepada MIPO. Menurut beliau, sikap ambil mudah selain kurangnya pengetahuan tentang harta intelek antara faktor pemain industri tidak mendaftarkan hak cipta mereka sebagai harta intelek. Ketika ini, jumlah pendaftaran hak intelek masih lagi didominasi syarikat negara asing seperti Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun berbanding syarikat tempatan. Sekian berita pagi Sabah. Terus patuhi SOP musim perayaan, elak penularan jangkitan COVID-19. Kita jaga kita. Saya Nur Hazimah Radik. Assalamualaikum.